Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Bersama saya lagi Ustaz Syed Muhammad Nur Hisham bin Tuan Padang dalam Motivasi Pagi terbitan Maslina Alias. Apa khabar sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM? Ada yang dalam perjalanan nak pergi bertugas, ada yang berada di rumah, ada yang mungkin sedang menyiapkan makanan untuk keluarga dan sebagainya. Dalam suasana kita masih lagi dalam PKP ni, saya sebut ini dalam keadaan kita masih lagi berkuarantin di tempat masing-masing dalam kita menghadapi suasana COVID-19 ini. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala keluarkan kita daripada masalah dan musibah yang sedang melanda ini. Suatu hari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang wabak. Aisyah tanya Rasulullah tentang wabak. Wahai Rasulullah, tentang wabak lah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Aisyah bahawa wabak ini innahu azabun yab'athuhu Allahu ala man yasha' faja'alahu rahmatan lil mu'minin. Rasulullah terang kepada Aisyah bahawa wabak yang berlaku adalah satu bentuk azab dari Allah kepada orang yang Allah kehendaki, dan Allah Ta'ala jadikannya rahmat kepada orang-orang yang beriman. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat pendengar dikasihi sekalian, Rasulullah terang pada Aisyah, ini pun hadis riwayat Imam Al-Bukhari, apabila berlaku wabak yang menyebabkan kematian, ia adalah satu bentuk azab kepada golongan yang Allah kehendaki. Adanya golongan yang terlalu sombong dengan Allah, adanya golongan yang memperlekehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada golongan yang menentang hukum hakam Allah, memperlekehkan ajaran Allah, mencabar kekuasaan Allah. Kamu hebat sangat, kamu gagah sangat, cuba tunjuk macam mana kamu nak lawan aku, hantar virus saja. Rasulullah terang pada Aisyah, wabak yang berlaku adalah satu bentuk azab kepada orang yang Allah kehendaki. Ahli maksiat, golongan yang tidak pedulikan larangan Allah Subhanahu Wa Taala, ia adalah bentuk azab kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Dalam masa yang sama, kata Rasulullah terang pada Aisyah, dan ini yang perlu kita faham, faja'alahu rahmatan lil mu'minin, maka Allah Taala dalam masa yang sama menjadikan ia punca rahmat kepada orang beriman. Orang beriman bila berlaku wabak lagi kuat kebergantungannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini rahmat Allah pada orang beriman, menyebabkan mereka jadi berdoa, bertambah doa dan munajatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan mungkin ada orang yang beriman terkena dengan wabak ini, ia menghapuskan dosa-dosa silamnya. Memang dalam hadis yang banyak kali kita baca bahawa seseorang yang terkena penyakit, terkena musibah, ia sebenarnya menghapuskan dosa-dosanya. Ini rahmat Allah kepada orang beriman, dengan syarat orang beriman itu sabar. Orang beriman semakin kuat imannya kepada qada dan qadar Allah. Dia rasa, Allah, aku tak boleh pergi berniaga, aku tak boleh nak pergi kerja, Allah, dalam keadaan ketakutan, macam mana ni, nak pergi pasar pun tak boleh, nak makan pun tak cukup, ya Allah, kurniakanlah kesabaran pada kami. Itu rahmat Allah, sehingga terkeluar dari mulut-mulut dan hati orang beriman, dia jadi semakin dekat dengan Allah, dia jadi ingat dosa-dosa dia. Ini rahmat Allah pada orang beriman. Sebab itulah sambungan Rasulullah lagi, dan tidak adalah seorang beriman itu bila dah kena pada dia, lalu dia yakin bahawa tidak ada sesuatu melainkan dengan ketentuan Allah, lalu dia pun mati disebabkan wabak tersebut, maka dia mendapat ganjaran syahid di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini rahmat Allah pada orang beriman. Kalau kita tengok senarai dari hari bertambah, kita kata, Allah, ramainya orang meninggal. Saya dah sebut dalam episod sebelum ni, Ta'un Amwas yang berlaku pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab pada tahun 18 Hijrah.
Ta'un Amwas, ulama bincanglah ahli sejarah, ada riwayat menyatakan seramai 25,000 orang Islam yang mati disebabkan Ta'un Amwas. Ada riwayat menyebutkan 30,000 orang Islam di Syam. Tapi sebab ketika itu Abu Ubaidah jadi gubernur di Syam, dia memang tak bagi orang keluar. Jadi wabak itu tak merebak di tempat itu sahaja. Lepas Abu Ubaidah Al-Jarrah gugur, syahidlah. Disebabkan wabak ini, naiknya seorang sahabat lagi, Muaz bin Jabal, jadi gubernur di Syam ganti Abu Ubaidah. Muaz juga terkena. Muaz ni isteri dia kena dulu, isteri dia mati. Kemudian anak dia kena, kemudian kena pada Muaz bin Jabal, juga mati disebabkan Ta'un Amwas. Dapat fadilat syahid lah. Dan ada lagi sahabat-sahabat yang lain seperti Suhail bin Amru, Yazid bin Abi Sufyan. Ramai sahabat yang mati disebabkan wabak ini. Dan juga di kalangan tabi'in. Siapa tabi'in? Anak murid pada sahabat. Riwayat sebut 25,000, ada riwayat sebut 30,000. Bahkan Khalid Al-Walid, kita selalu dengar nama Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid ni dia ada 40 orang anak. Dan 40 orang anak Khalid Al-Walid semuanya meninggal disebabkan wabak ini. Allahu Akbar. Bagi orang beriman, ia adalah rahmat daripada Allah. Setelah Muaz bin Jabal meninggal disebabkan wabak ini, Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Umar di Madinah, melantik Amr bin Al-As menjadi gubernur di Syam. Ganti selepas Abu Ubaidah, naik Muaz bin Jabal. Lepas Muaz bin Jabal, naik Amr bin Al-As. Amr bin Al-As ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dia melihat, dia kata, aku melihat bahawa wabak ini merebak disebabkan kamu ini banyak berkumpul di pasar, berkumpul di keramaian di majlis-majlis. Jadi wabak ini merebak. Lalu Amr bin Al-As memberi arahan pada yang tak kena lagi, pergi ke bukit-bukit. Jangan duk berkumpul kat kampung, naik ke bukit-bukit. Kamu mesti berasingan, naik ke bukit, naik ke bukit. Subhanallah. Social distancing Islam perkenalkan. Amr bin Al-As dengan taufik dan hidayah daripada Allah, dia melihat maqasid syariah. Dia perhati. Manusia perlu diasingkan. Pergi diasingkan ke bukit-bukit. Yang dah terkena, yang teruk, mereka meninggal. Dapat anugerah syahid di sisi Allah. Yang masih hidup ini bertahan. Terpaksalah keluarkan belanja. Terpaksalah mereka ini tahan sikit, duduk berasingan di bukit-bukit. Sehingga akhirnya wabak ini terhenti. Ya Allah. Kita dah sebut social distancing kan, jauhkan diri. Sebab ia umpama batang-batang mancis yang duduk dekat-dekat. Dia bila dekat, dia senang nak terbakar. Bila batang-batang mancis ini dia asing-asing jarak-jarakkan, dia jadi tak berjangkit nyala apinya. Maka subhanallah, ada sejarah dalam Islam kita rupanya yang diajar oleh sahabat. Dan Sayyidina Umar Al-Khattab, bila dia duduk di Madinah, dia dapat perkhabaran bahawa Amr bin Al-As mengarahkan rakyat supaya jauhkan diri, duduk berasingan, duduk di bukit-bukit, tidak berkumpul, tidak bertemu. Maka Sayyidina Umar tidak larang dan Sayyidina Umar mengiyakan. Dan subhanallah, sebab itulah kita sekarang patuhilah apabila pihak kerajaan keluarkan arahan stay at home, duduk di rumah masing-masing. Ya Allah, pelbagai inisiatif prihatin kerajaan dah buat. Ialah ada yang mungkin tak cukup, taklah sempurna, tapi sangat-sangat menunjukkan keprihatinan. Kita tengok pihak frontliner, doktor, nurse, polis, askar mainkan peranan masing-masing. Kita sebagai masyarakat, kita sebagai rakyat, kita mainkan peranan kita dengan mematuhi arahan-arahan. Ada orang kata, aku seorang je pergi, bukannya tak ada masalah pun, aku seorang je. Tiba-tiba yang seorang ini yang tak dengar arahan, dia kena, dia yang bawa balik pada masyarakat, dia yang bawa balik pada keluarga, dia yang bawa balik pada kampung dia. Bukankah itu menyebabkan tersebar lagi? Jadi moga-moga masing-masing memainkan peranan masing-masing. Isilah masa yang kita ada ini dengan membanyakkan zikir, berdoa kepada Allah. Kita sama-sama beristighfar, mohon keampunan daripada Allah. Moga-moga Allah Ta'ala tunjuk jalan keluar kepada kita daripada wabak dan musibah yang sedang berlaku ini. Sekian dulu buat kali ini daripada saya. Ialah terpaksa sebut banyak sikit memandangkan suasana sekarang kita hadapinya. Moga-moga ada manfaat pada para pendengar sekalian.
demikian. Alhamdulillah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. InsyaAllah kita jumpa dalam sesi-sesi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ikim sama deh.